this time exercise control, Barat, my friend. Sila. Terima kasih ya, Tan Sri. Tan Sri, ada beberapa perkara yang saya ingin puja hari ini. Mula-mula saya nak katakan rang undang-undang ini adalah padat pada masa sekarang. Walaupun saya kata sedemikian, kalau kerajaan boleh membawa satu peruntukan masa pada 2001 untuk meningkatkan tarikh persaraan kepada dari 55 ke 56, iaitu lebih kurang 15 tahun dulu. It takes you 15 years to remember the private sector untuk mengambil kira dan memberi manfaat yang mereka patut dapat 15 tahun dulu. The government is 15 years late. Nah, ini adalah perkara yang perlu kita ingat. Walaupun saya terima hasrat dan apa yang dibuat oleh menteri sekarang, tetapi jika kita tak boleh lupa yang perlu dikritik, perlu dikritik. Kalau boleh buat untuk kaki tangan kerajaan pada 2001, pada 2004, 2005 dan sebagainya, meningkatkan tarikh masa persaraan, kenapa untuk swasta mengambil masa? Dan satu di antara perkara saya rasa adalah kerana desakan dari apa yang dikatakan other stakeholders dalam perkara ini. Dan kalau kita tengok beberapa persatuan, khususnya persatuan majikan, yang saya rasa ada a strong hold on the ministry, di mana apa dasar-dasar ya walaupun adalah diperlukan untuk pekerja, walaupun dikendaki oleh pekerja, semuanya terhad atau dikongkong oleh majikan, oleh persatuan majikan. Ini adalah perkara yang perlu satu new mindset. Tak perlu kita mengambil kira hanya pandangan mereka, walaupun kita ada tripartite pihak-pihak yang terlibat dalam perbincangan mengenai isu-isu berkaitan dengan pekerja. Tapi kalau kita tengok Tan Sri betul. Nombor satu, gaji minima, walaupun telah diluluskan. Why the hesitance? Kerana persatuan majikan mengatakan jika mengimplementasikan rang undang-undang tersebut, akta tersebut, semestinya, atau itulah pandangan mereka, tak lama lagi ia akan meningkatkan kos dan seterusnya. Mereka ada statistik yang tertentu menunjukkan bahawa yang akan rugi akhir sekali adalah pekerja sendiri. Dan saya rasa itu adalah dorongan yang menyebabkan kementerian untuk melambatkan semua ini hak pekerja menjadi telah menjadi hakis pada waktu masa yang sama. Dan saya khawatir dari apa yang saya baca bahawa walaupun undang-undang ini akan diluluskan hari ini, semua ini tingkah laku bila ia akan diimplementasikan tertakluk kepada kehendak persatuan majikan. They are the final person to pull the string. Bukan menteri, bukan Dewan Rakyat, bukan Dewan Negara dan lain-lain yang ada perkara ini adalah dan menteri dan kementerian perlu bereaksi dengan terus mengatakan bahawa jika ada sesuatu yang saya perlu implementasikan satu polisi yang baik untuk pekerja, saya tak kisah. Asalkan ia akan membawa manfaat kepada pekerja, saya akan menjalankan tugas tersebut. Dan kalau kita tengok Tan Sri betul, walaupun sejak yang berhormat menjadi menteri pada sesi ini 2004-2008, satu di antara perkara yang kerap kali yang kami bangkitkan berkaitan dengan retirement age kerana retrenchment. Apa selalu jadi? Apa kira lengah-lengahkan we have delayed? Kenapa? Walaupun ini rang undang-undang ini yang akan meningkatkan tarikh persaraan pekerja kepada 60 tahun, kalau dia lepas ia diluluskan dan diimplementasikan, pekerja-pekerja diberhentikan, retrenchment, apa akan menjadi? Tidak ada perlindungan. There's no safety net.
Dan kenapa ia tidak diberi keutamaan? Walaupun beberapa perbincangan telah diadakan di antara caucus pekerja dan migrant workers parlimen kita dengan kementerian, dengan ILO, dengan other stakeholders dalam negara ini. Kenapa ia dilambatkan menunjukkan bahawa ada seseorang, ada seseorang, ada persatuan atau a more stronger force di belakangnya. Dan saya katakan itu adalah Persatuan Majikan. Dan kita perlu, walaupun pandangan mereka patut diambil, tetapi kita tidak boleh lupa kehendak pekerja, hak asasi hak mereka. Dan rasa ini adalah perkara yang perlu diberi perhatian. Dan kalau kita tengok Tan Sri Betul, baru-baru ini 10 hari dulu Tan Sri Betul, saya ada tanya suatu soalan. Siapa yang menjadi Menteri Sumber Manusia, Tan Sri? Adakah Yang Berhormat Segamat atau Chua Soe Lek? Kerana keputusan polisi mengenai unemployment insurance atau semua berkaitan dengan perkara tersebut diberitahu kepada rakyat di negara ini oleh Dr. Chua Soe Lek, Presiden MCA. Saya serta-merta mengeluarkan satu statement mengatakan tanya soalan. Dan lepas tu Yang Berhormat Menteri clarify, mengatakan bahawa is on the table for discussion. Tetapi bekas menteri mengatakan bahawa ada arahan dari Perdana Menteri, ada arahan dari Menteri Trade Industry mengatakan bahawa no talk, no go on unemployment insurance. Menunjukkan Yang Berhormat Menteri has not taken a strong stand dalam perkara ini. Dan ini adalah perlu memberi perhatian. Bukan sahaja kerana meningkatkan lagi kekuatan pekerja di negara ini, tetapi juga sebagai seorang menteri, kita perlu tahu bahawa sesuatu yang padat bukan saja kena mengenai pekerja, tetapi as a matter of principle, perlu ambil tindakan untuk mengimplementasikannya. Saya nak tahu apa yang menyebabkan retrenchment benefits, retirement benefit dan unemployment insurance. Sudah berapa lama perkara ini dibincangkan? It is on the table where? Di mana? Di atas table mana, Tan Sri Betul? Di atas table Yang Berhormat. Untuk perbincangan, untuk kenapa ia dilambatkan. Walaupun saya tak boleh nafikan bahawa rang undang-undang ini is a very progressive step. It's a step toward a very positive, good, relevant, but 15 years late. Tak apalah, apa nak buat? Better late than never. Lain kali better never late. Tapi itulah yang saya rasa. Kerana kalau kita tengok, Tan Sri Betul, beberapa resolusi telah diluluskan oleh MTUC, bukan baru. Kalau saya tengok pada tahun 1990, 95, dikatakan mereka membuat cadangan-cadangan berkaitan dengan perkara-perkara yang kita bahaskan hari ini. Dan kalau kita tengok, kalau ada proaktifness dengan kementerian, kesungguhan dengan kementerian, semestinya ini semua dapat diselesaikan. Tapi itulah kekurangan yang kita ada, mungkin dalam sistem yang sedia ada. Tadi ini yang perlu mengambil alih dan membuat satu keputusan yang bijak. Kerana itu adalah win-win situation dalam perkara ini. Walaupun Yang Berhormat dalam pembentangan rang undang-undang hari ini, kalau kita tengok, bila saya decipher apa yang dikatakan oleh kementerian, menteri, adalah in synopsis, Tan Sri Betul. Kerana kemungkinan bila seorang pekerja akan tiba ke umur 55 tahun, dia tidak kata, Timbalan Menteri tidak kata, seperti saya kata, kebanyakan pekerja-pekerja akan ada dalam situasi daif, teruk dalam situasi kawangan. Dan itu sebablah kita perlukan rang undang-undang. Tapi itu tidak benar. Yang benar adalah life expectancy. And also our situasi yang telah berubah di negara ini. Telah berubah bukan saja di sini, di rantau banyak negara. Nah itu adalah yang perlu yang kita ambil kira.
Dan dalam keadaan sedemikian, apa yang kita perlu buat? Apa yang seorang menteri atau kementerian perlu buat? Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Ibu Barat. Masa ini umur dalam EPF, enactment EPF, katakan wang dikeluarkan 30% masa umur 50 dan lain semua keluarkan bila umur 55. Saya suka tanya pandangan Yang Berhormat. Ada banyak orang seperti yang dikatakan bila EPF di withdraw atau dikeluarkan masa umur 55, banyak wang digunakan untuk keluarga, anak-anak kahwin ataupun untuk hantarkan anak-anak kepada universiti. Bila pindahan sudah buat dalam akta ini dan pasaran ialah umur sehingga 60, apa pandangan YB? Adakah withdrawal akan naikkan amendment to EPF dipindah dan adakah itu naikkan daripada 50 sehingga 60? Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat.